dan selamat pagi. Saya Nurmadia, Ketua Kumpulan 4 ingin membentangkan hasil tapak pupusan yang kami telah buat. Pertama sekali, saya ingin menerangkan apa itu maksud tapak pupusan. Tapak pupusan juga dikenali sebagai tip, tempat pupusan sampah atau juga dikenali sebagai midden, adalah tapak untuk pupusan sampah buangan oleh penghunian. Ia adalah bentuk rawatan sisa tertua. Walaupun bahagian penguburan adalah moden, secara historis, sampah hanya ditinggalkan dalam wasir atau dibuang ke dalam lubang. Secara sejarah, tapak pupusan telah menjadi kaedah biasa bagi pupusan sampah yang teratur dan kekal di banyak tempat di seluruh dunia. Sesetengah tapak pupusan juga digunakan untuk tujuan pengurusan sisa seperti simpanan sementara, penyatuan dan pemindahan atau pemprosesan bahan buangan, menyusun, merawat atau minta semudah. Kecuali ia stabil, kawasan ini mungkin mengalami gegaran yang teruk atau pencacairan tanah semasa buang. Ini yang Of the poster we made is in environmental friend. We made a little for this to tell that it is important for those of us who are on earth to maintain cleanliness around our area. There is a lot of pollution going on this world, such as river pollution, air pollution, and dumping of carbon. Di dalam tapak pupusan ini terdapat pengkomposan tempat kitar semula, pondok pengamal, tong kitar semula, dan yang paling penting sekali yaitu incinerator. Bahan-bahan yang kami gunakan untuk membuat tapak pupusan ini adalah polystyrene, kotak aluminium, kertas, polystyrene, straw, jaring, dan dawai. Fungsi incinerator kami ialah ruang bawah menghasilkan sisa pepejal di ruang bawah dan terus membakar abu dan asap di ruang atas. Memodulasi pembakaran dan teknologi di bawah udara memberikan pembakaran dan penjimatan bahan api yang cekap. Suhu incinerator ialah 1000 darjah Celsius, membakar sekitar 44 hingga 110 IBS, 20 hingga 50 kg bahan per jam. Pengurusan isu pencemaran yang kami ambil ialah di kawasan perumahan dan juga di sekitar sekolah. Dari situ, bahan buangan dikutip dan dihantar ke pusat pengumpulan sampah. Di pusat pengumpulan sampah, bahan buangan diasingkan mengikut jenis yang boleh dikitar semula dan tidak boleh dikitar semula. Bahan buangan yang boleh dikitar semula atau terbiodegradasi dipadatkan dan dihantar ke kilang pemprosesan untuk dijadikan bahan yang baru. Bahan buangan yang tidak boleh dikitar semula atau tidak terbiodegradasi dibakar di dalam incinerator bersuhu tinggi. Sisa daripada incinerator dihantar ke tapak pupusan sampah untuk dilupuskan. Contoh jenis bahan buangan adalah plastik, logam, kaca, sisa makanan, bahan kumuh dan tinja, sisa toksik, dan kertas. Pupusan sampah secara mesra alam harus dilakukan. Kita boleh mengambil bahan terpakai seperti tin minuman. Kita boleh membuat berbagai jenis kraft tangan seperti tempat alat tulis, dompet, beg, gelang, dan sebagainya. Produk yang boleh dikitar semula ialah logam, sisa makanan, plastik, kertas, dan kaca. Sampah yang tidak terdegradasi seperti kertas, tisu atau kotak kertas, daun dan ranting dan pakaian akan dimasukkan dalam tempat kitar semula. Bagi sisa makanan atau bahan kumuh dan tinja seperti sayur, kulit buah, tudang ikan, tai atau najis, air kencing akan dimasukkan dalam pengkomposan. Manakala sampah yang tidak terbiodegradasi seperti plastik, kaca, logam, sisa toksik akan dimasukkan ke dalam incinerator, api yang cekap. Suhu incinerator ialah 1000 darjah Celsius, membakar sekitar 44 hingga 110 IBS, 20 hingga 50 kg bahan per jam. Pengurusan isu pencemaran yang kami ambil ialah di kawasan perumahan dan juga di sekitar sekolah.
Dari situ, bahan buangan dikutip dan dihantar ke pusat pengumpulan sampah. Di pusat pengumpulan sampah, bahan buangan diasingkan mengikut jenis yang boleh dikitar semula dan tidak boleh dikitar semula. Bahan buangan yang boleh dikitar semula atau terbiodegradasi dipadatkan dan dihantar ke kilang pemprosesan untuk dijadikan bahan yang baru. Bahan buangan yang tidak boleh dikitar semula atau tidak terbiodegradasi dibakar di dalam insinerator bersuhu tinggi. Sisa daripada insinerator dihantar ke tempat pembuangan sampah untuk dilukuskan. Contoh jenis bahan buangan adalah plastik, logam, kaca, sisa makanan, bahan kumuh dan tinja, sisa toksik dan kertas. Lukusan sampah secara mesra alam harus dilakukan. Kita boleh mengambil bahan terpakai seperti tin minuman. Kita boleh membuat berbagai jenis kraft tangan seperti tempat alat tulis, dompet, beg, pedang dan sebagainya. Produk yang boleh dikitar semula ialah logam, sisa makanan, plastik, kertas dan kaca. Sampah yang tidak terdegradasi seperti kertas, tisu atau kotak kertas, daun dan ranting dan pakaian akan dimasukkan dalam tempat kitar semula. Bagi sisa makanan atau bahan